Lately ni, ramai yang PM dan DM aku tanya, "Bro, aku nak beli kamera bro. Boleh suggest tak brand apa yang sesuai bro? Bajet aku dalam 300." Jadi kepada korang yang lalui masalah macam ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Sebab apa? Aku nak share dengan korang 3 tips bagaimana korang nak pilih first kamera korang. Jadi, check it out. Aiman kisah. Korang yang belum subscribe tu, tengok bawah tu ada tombol subscribe kan? Tekan sekarang. Subscribe sekarang guys. Sebab subscribe tu kan gratis. Jadi, selamat menonton. What's up YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, untuk tips yang pertama, korang kena tahu tujuan korang nak beli kamera ni untuk apa. Mungkin ada setengah orang nak beli untuk buat hobi, nak jadi iGirls, ataupun korang nak beli untuk family, yang mana korang nak shoot wedding, sedang mara, ataupun korang nak shoot time hari raya. Dan kemudian korang simpan kamera itu dalam almari, InsyaAllah tahun depan baru keluarkan balik. Ataupun korang nak jadi professional photographer. Jadi pemilihan kamera ni bergantung pada korang punya tujuan. Aku tak suggest lah korang beli kamera yang terus paling tinggi, paling high spec kalau korang sekadar nak buat hobi. Jadi bila korang tahu tujuan korang, korang boleh memudahkan untuk pemilihan kamera. Tips yang kedua iaitu budget ataupun range harga yang korang perlu spend. Bagi aku, kalau untuk hobi dan juga family punya purpose, korang boleh pilih kamera yang range harga dia lebih kurang 2,000 ke bawah, yang mana korang boleh dapat survey dekat market-market second hand ataupun baru, harga kamera bawah 2,000. Tapi kalau untuk professional photographer, korang kena ready lah untuk spend budget yang lebih tinggi, lingkungan 2,000 ke 5,000. Itu pun baru untuk permulaan. Kalau korang dah lebih professional nanti, korang kena spend lebih banyak lah. Sebab apa? Kita kalau dalam dunia fotografi ni, kita banyak memerlukan lens, kita banyak memerlukan equipment lighting. Sebab apa? Korang nak kena beli lens yang sesuai dengan kerja korang. Korang kena beli speed light, korang kena beli lighting dan macam-macam prop lah untuk korang shoot, sama ada commercial ataupun korang nak shoot wedding atau korang nak shoot corporate. Jadi kita memerlukan bajet yang lebih tinggi lah kalau korang nak jadi professional photographer. Aku nak bagi sikit extra tips untuk bajet. Kalau korang rasa bajet korang nak cut sikit, korang boleh pilih kamera-kamera di market second hand. Sebab apa? Bagi aku lah, so far aku menjadi fotografer, banyak equipment aku beli second hand. Sebab apa? Dah hari ni banyak kedai-kedai yang menjual barang-barang kamera second hand, yang mana dia punya kondisi dia agak baik. Tak nampak perbezaan pun dengan yang baru. Cuma dia punya dari segi shutter count, korang kena consider sikit. Korang kena tanya kedai berapa shutter count dia dah guna. Jadi korang boleh estimate lah berapa lama yang dia dah pakai kamera ni. Kemudian korang tengok kondisi dia sama ada baik tak baik. Itu untuk korang cut cost lagi lah. Sebab apa? Kamera ni dia boleh jangka hayat dia lama, boleh sampai 10 tahun. Jadi kalau setakat setahun guna tu, tak efek apa-apa lah dari segi kondisi dia. Tapi kalau korang ada bajet yang cukup, korang janganlah takut, korang beli je yang baru, tak apa. Korang pun ada warranty dengan official brand. Korang tak payah fikir apa-apa lah. Cuma bagi aku, tips untuk penjimatan lagi, aku cadangkan untuk beli second hand. Sebab apa? Dia punya money value dia. Mungkin kalau baru korang beli contoh 6D lah, Canon 6D, harga baru 4,000 lebih. Tapi kalau second hand, korang boleh cut sampai separuh tau. Harga dia dalam lingkungan 2,000 sahaja. Korang boleh survey-survey kat market. Tips yang ketiga iaitu pemilihan model kamera. Hari ni kat market ada banyak jenis model dan brand kamera. Jadi aku suggestkan korang untuk go to 3 brand ni yang paling famous dekat Malaysia, iaitu Canon, Nikon dan Sony. Sebab apa aku prefer 3 brand ni? Sebab 3 brand ni sangat mudah untuk kita dapat dekat market. Yang pertama. Yang kedua, service center pun ada kat Malaysia, spare part pun banyak. Dan yang paling penting sekali, korang ada community yang ramai. Sebab apa? Ramai user Canon, kita ada ramai user Nikon, kita ramai user Sony. Jadi kalau korang nak minta tips, nak belajar ilmu, korang boleh belajar dengan mereka supaya korang lebih mudah untuk mengendalikan kamera korang. Dan juga korang boleh share lens dengan kawan-kawan korang yang menggunakan brand yang sama dengan korang. Itu salah satunya. Korang kena tahu surrounding korang ni banyak ramai kawan-kawan pakai kamera apa. Jadi senang korang nak berkongsi ilmu dan berkongsi equipment dengan mereka. Contohnya kawan-kawan korang ramai yang pakai Canon, jadi korang better go to Canon dululah. Next step korang boleh fikirlah mana sama ada korang nak jump ke, korang nak pergi brand-brand yang lain ke. Tapi kat market ada banyak lagi brand selain 3 brand ni. Contohnya Fuji, kita ada Panasonic,
macam-macam brand lagi. Tapi aku suggestkan 3 brand ni sebab apa mudah untuk korang berkongsi ilmu dan mudah untuk korang kendali sebagai seorang beginner. Okey, ni aku ada listkan contoh-contoh brand kamera yang korang boleh survey dekat market hari ini. Ini contoh intermediate punya level dan ke bawah. Kalau Canon kita ada 1000 series, kita ada 60D, 70D, 600D. Korang kena tahu kalau Canon ni digit dia lagi besar, dia makin low dia punya level. Kalau digit dia makin sikit, contohnya 1 digit, contoh 5D, 6D, tu ke arah yang lebih profesional lah. Kalau untuk Nikon pula aku tak pasti macam mana dia punya pengiraan, tapi ni lah contoh-contoh brand yang ada. Contohnya 5000 siri, kita ada 7000 siri, kita ada 3100, 3200. Sony kita ada A6000 dan macam-macam brand alpha lagi yang kita ada. Jadi korang boleh survey-survey sendiri kat market sama ada baru ataupun second hand. Dan ini pula untuk intermediate dan ke atas, korang boleh survey juga. Kalau Canon kita ada 6D, kita ada 5D, kita ada 1D siri yang harga puluh-puluh ribu tu. Kalau Nikon kita ada D600, kita ada D700 dan siri dia lah D800. Kalau untuk Sony pula kita ada A7 siri, contoh A7 Mark II, Mark III sampai sekarang A7R, A7S, macam-macam lagi. Dan di sini aku sediakan juga contoh website kedai-kedai kamera yang korang boleh survey, korang boleh usah dululah. Yang mana kalau korang duduk di Klang Valley, korang boleh terus ke outlet mereka. Contohnya kita ada KL DSLR dan juga kamera Shah Alam. Kita ada juga gadget di Jepun yang mana jual barang-barang second hand yang berkualiti direct daripada Jepun sebab tu harga dia lebih murah. Kemudian kita ada Shashinki. Kita ada juga Altec yang mana bertapak di Times Square ataupun di Camera Valley. Dan tak lupa juga kita ada Cipta Anggun yang mana dia banyak membuat sale dekat Instagram beliau. Ataupun korang boleh terus survey sendiri di Carousel ataupun mudah.my. Kat situ ada banyak user-user kamera yang nak jual kamera diorang sebagai second hand. Mana tahu rezeki korang boleh dapat harga below market. Jadi itu saja untuk perkongsian kali ini. Korang jangan lupa komen, like and subscribe. Kalau korang ada apa-apa persoalan, korang lempar je persoalan tu kat bawah ni, kat komen bawah ni. InsyaAllah aku akan jawab satu persatu mengikut ilmu yang aku ada lah. Jadi aku harap video ni bermanfaat lah. Jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.